Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Tersambung balik yang tadi kan. Terputus pula. Okey, kita pergi pada perbandingan antara pertumbuhan primer dengan pertumbuhan sekunder dalam tumbuhan Unicode. Okey, kamu boleh tengok pada buku teks kamu lah. Okey, persamaan dia. Okey, persamaan dia kedua-dua dapat meningkatkan saiz tumbuhan. Okey, kedua-dua pertumbuhan berlaku pada tumbuhan berkayu dan kedua-dua pertumbuhan melibatkan pembahagian sel secara mitosis. Okey, itu persamaan dia lah. Okey, kemudian kita tengok perbandingan di antara dua tu. Kamu boleh baca lah. Okey, untuk pertumbuhan primer, tisu meristem dia melibatkan meristem apex, manakala pertumbuhan sekunder melibatkan meristem lateral. Okey, kemudian primer berlaku pada batang dan akar, kemudian pertumbuhan sekunder berlaku apabila pertumbuhan primer telah berhenti. Okey, kamu boleh tengok buku teks muka surat 15 lah. Dia punya persamaan dan perbezaan. Cikgu tahu terang banyak lah. Okey. Okey, kita pergi pada kepentingan tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder dari segi ekonomi. Maksudnya kayu-kayu balak ni, tumbuhan berkayu ni apa penting dia kepada pertumbuhan kepada segi ekonomi. Okey, kita tengok ya. Apa kepentingan dia? Okey, kepentingan dia disebabkan pertumbuhan sekunder ni yang mempunyai kayu yang kuat dan keras, kita boleh dia buat apa? Rumah rumput, perabot, pagar, pintu. Okey, kemudian papan-papan yang digunakan untuk buat rumah. Okey, kalau kamu tengok perabot kamu, kalau berasaskan kayu, dia akan kelihatan gelang tahunan. Dia nampak berstruktur kan? Nampak cantik. Okey, dia akan menyebabkan kita punya perabot kelihatan menarik dan sesuai dijadikan perhiasan. Okey, kalau bahasa biasa kita panggil dia lira kayu kan? Gelang tahunan ni. Dia akan nampak dia punya gelang-gelang tu. Okey, tu dia nampak kan ada warna cerah, ada warna gelap pada struktur perabot tu lah. Okey, dia nampak kat sini kan? Warna terang, warna cerah. Okey. Kemudian dia guna dia untuk buat apa lagi? Okey, terdapat setengah pokok kita boleh buat apa? Resin dan minyak. Kita boleh buat dia minyak wangi, buat ubatan. Dan ada tumbuhan berbunga pula boleh dijadikan sebagai hiasan. Okey. Boleh tengoklah jualan buah-buahan seperti manggis. Okey, dapat menjana sumber pendapatan negara. Okey, inilah gambar-gambar dia ya. Okey. Kita masuk kepada subtopik seterusnya, iaitu lengkung pertumbuhan. Okey, kalau kita tengok lengkung pertumbuhan, kita dapat kelaskan kepada bawah. Kita tengok dulu nah standard pembelajaran dia. Okey, kita dapat memerihalkan jenis tumbuhan berdasarkan kita hidup. Kemudian kita cerakinkan tumbuhan semusim, tumbuhan dwi musim dan tumbuhan saka. Yang ni kamu patut tahulah. Okey. Okey, kita tengok jenis tumbuhan berdasarkan kita hidup. Okey, jenis tumbuhan dia ada 3 jenis. Kalau kita tengok jenis tumbuhan berdasarkan kita hidup ni. Yang pertama adalah tumbuhan semusim. Yang kedua tumbuhan dwi musim. Dan yang ketiga adalah tumbuhan saka. Okey. Tengok tumbuhan semusim. Okey, apa yang dikatakan tumbuhan semusim? Okey, tumbuhan semusim ni, okey, dia mempunyai satu kitar hidup untuk semusim atau setahun. Okey. Tumbuhan ini biasanya mati selepas melengkapkan kitaran biologinya. Bermula daripada percambahan sehinggalah penghasilan biji benih. Contohnya kat sini kamu boleh tengok pokok padi, pokok labu, pokok tebikai. Kan? Bila kamu dah ambil dia, dia dah habis dah. Okey, kita tengok tumbuhan dwi musim. Okey, tumbuhan dwi musim merujuk kepada tumbuhan yang mengambil masa 2 tahun. Okey, dia ambil masa 2 tahun iaitu 2 musim untuk pertumbuhan melengkapkan kitarannya. Okey, ingatlah musim pertumbuhan pertama ialah pertumbuhan tampan, manakala kedua untuk
biarkan. Okey, kebanyakan tumbuhan dui musim tumbuh di kawasan beriklim sederhana. Okay. Contohnya pokok apa? Kita tengok kat sini pokok bunga balung ayam, kubis dan lobak merah. Okey, tu tumbuhan dui musim. Okey, tapi seterusnya tumbuhan saka. Okey, tumbuhan saka merujuk pada tumbuhan hidup yang lebih daripada 2 tahun. Kalau kamu tengok saka ni benda yang orang kata macam tak mati-mati kan. So, tumbuhan ini mempunyai jangka hayat yang panjang dan bergantung kepada spesies dan keadaan. Okey, kita boleh kategorikan kepada tumbuhan berkayu saka dan tumbuhan herba. Okey, tumbuhan saka mampu berbunga dan berbuah berkali-kali sepanjang hidupnya. Dan strukturnya boleh beradaptasi dengan persekitaran dan perubahan suhu. Contohnya pokok bunga raya. Okey. Tapi pada lengkung pertumbuhan. Okey, lengkung pertumbuhan semusim dia adalah berbentuk sigmoid. Okey, kalau kamu tengok peringkat A penurunan jisim kering. Okey, makanan disimpan di dalam kotileden untuk digunakan untuk pencambahan sebelum tumbuhnya daun untuk menjalankan fotosintesis. Yang kedua, peningkatan jisim kering maksudnya pertumbuhan tu dah berlaku sebab tumbuhan mengalami fotosintesis. Okey, yang ketiga, jisim kering mala kadar pertumbuhan dan sifat atau pertumbuhan tu dah jadi matang. Okey, dan yang terakhir, peringkat di penurunan jisim kering sebab dia dah mengalami penenuaan iaitu kadar fotosintesis rendah, keguguran daun serta penyebaran biji benih. Maksudnya peringkat dia nak mati dah lah. Okey, ni tumbuhan semusim. Okey, kita tengok seterusnya. Lengkung pertumbuhan tumbuhan dui musim. Okey, dui musim dia ada 2 jenis sigmoid. Maksudnya 2 lengkung sigmoid digabungkan bersama. Okey, musim pertumbuhan pertama, tumbuhan menghasilkan daun. Berlakunya fotosintesis dan makanan disimpan di dalam umbisi. Yang kedua pula, makanan simpanan digunakan untuk menghasilkan bunga dan biji benih. Nampak kan? Yang pertama, pertumbuhan pertama dia hasilkan makanan. Yang kedua, dia guna balik makanan dia untuk hasilkan bunga dan biji benih. Okey? Yang ketiga, kita tengok lengkung pertumbuhan saka. Okey, tumbuhan saka ni dia adalah pertumbuhan terdiri pada jujukan sigmoid yang kecil. Nampak kan pertumbuhan sigmoid yang kecil kan? Ni kat sini kan? Okey, ni. Pertumbuhan sigmoid yang kecil. Lengkung pertumbuhan pada setiap tahun berbentuk sigmoid. Iaitu pertumbuhan berlaku sepanjang hayat. Kadar pertumbuhan dia adalah tinggi pada musim bunga dan musim panas. Sebab dia dapat cahaya yang tinggi untuk fotosintesis. Kemudian pada musim sejuk, kadar pertumbuhan dia menurun balik. Kemudian dia berulang lagi. Okey. Dia akan berulang lagi. Okay. Itu sahaja. Thank you for watching. Okay.